Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, hari ni saya ada sikit nak share atas permintaan sahabat-sahabat. Okey, sebelum ni saya banyak share untuk pay gold. Tapi ada yang tanya menggunakan teknik BIM FX ni adakah boleh kita gunakan untuk selain daripada gold? So saya kata boleh. Apa-apa saja pay boleh. Yang penting sekali pastikan kita kena lihat pada time frame yang besar dulu. Bermakna daily. Okey, untuk kita mulakan analisis untuk scalping ataupun intraday, yang pasti kita tengok pada daily. Okey, arah daily dulu. So daily arah ke mana? Trend sell ataupun buy. So barulah kita akan buat keputusan untuk kita analisis, untuk kita ambil scalping ataupun intraday. Okey. Di sini saya nak tunjukkan saya menggunakan pair Euro USD. Okey. Di Euro USD, okey, saya akan gunakan teknik yang saya tunjuk di sini, okey. Okey. Di sini saya menunjukkan saya nak menunjukkan macam mana saya menggunakan teknik BIM FX untuk pair selain gold. Okey, jadi saya memilih untuk pair Euro USD. Okey, yang pertama sekali pastikan kita lihat pada time frame yang besar iaitu daily. Okey, jika daily dah menunjuk arah ke buy, jadi itu adalah satu kita punya analisis yang pertama. Jangan kita terus confirm. Pastikan di H4 pun arah yang sama. Okey, pastikan H4 arah yang sama. Okey, sekarang H4 pun arah daily iaitu buy. Jadi sekarang ni kita hanya perlu melihat pergerakan pada dua indikator iaitu RSI dan MA. Okey, jika dia dah ada buat persilangan cross di sini dan dia akan terus bergerak dan dia dah mencecah line 10. Maknanya line hitam tersebut MA dia telah mencecah line 10 dan dia dah mula naik ke atas mula dan untuk menuju ke arah 70, 80 dan 90 dan akan ubah trend semula. Jadi so di sini kita akan ambil keputusan untuk kita hanya fokus pada trend buy. Untuk scalping pun bila kita dah dapat di time frame yang besar iaitu di time frame daily dan H4 menunjuk arah buy, jadi scalping saya hanya fokus pada buy sahaja. Saya tak akan fokus pada sell buy. So dia akan memberi satu masalah kepada trading kita nanti untuk kita fokus. Okey, apabila kita dah lihat pada H4, so arah buy, so kita hanya perlu menunggu reversal pada time frame yang kecil iaitu time frame 15. Okey, time frame 15 dan time frame M5. Okey, kita hanya menunggu time frame yang kecil ni untuk membuat reversal semula dan dia akan melakukan dia akan terus follow pada time frame yang besar tadi. So sekarang ni kita jangan terus entry. So kita hanya fokus pada R7. Jadi macam mana kita nak buat? Kita nak dapatkan entry ataupun kita nak letakkan pending order. So kita tukarkan kepada line chart. Okey, apabila kita tukar pada line chart, so kita akan nampak di mana support dan resistance-nya. Okey, di situlah kita akan mula letak pending order. So di sini saya meletakkan di sini. Okey, di sini ya. Cuba sahabat tengok. Okey, di sini. Okey, di sini ya. Okey. Bermula di sini saya akan meletakkan pending order. So kita akan meletakkan pending order di sini. Lepas di sini ke bawah untuk teknik scalping dan di mana kita nak letakkan TP-nya, take profit. Okey, take profit kita boleh ambil. Okey, take profit kita boleh ambil pada time frame yang lebih besar sikit iaitu M15. Okey. Di M15 kita boleh letakkan di sini satu untuk cepat. Okey, di sini ataupun di sini. Okey, ataupun di sini dan atau di sini. So sini dia nampak jauh lagi. Okey, jadi kita ambil yang paling dekat dulu. So di sini pun boleh, tapi saya letak di tengah-tengah
Sebab apa saya fokus pada intraday. So untuk scalping boleh. So di sini range untuk kita letakkan pending order di sini. Dia mula di sini dan di sini. Range dia. So di sini. Okey. Di sini. Okey, tetapi bergantung pada equity masing-masing. Okey, jangan terlalu banyak layer. So kita mesti ada buat calculation kita punya pending order kita. Okey, jangan terus kita letak je. So dia akan memberi risiko loss account kita nanti. So di sini okey, line dia bermula 8041 dan akhir di 71.07968. Atau dia turun lagi, so kita pastikan dia tidak melebihi. Okey, ini dah harga dia. Okey ya. Harga kedua terendah selepas open market. Harga kedua terendah. Ini ada harga yang pertama terendah di sini. Ini ada harga pertama terendah dan ini ada harga kedua. So dia okey, itu target yang seterusnya kita akan letakkan pending order. Tetapi saya fokus dulu di sini. Sebab apa saya letak di sini? Sebab time frame yang lebih besar dia hanya menunjuk ke arah buy. Jadi dia tak akan buat reversal yang terlalu besar untuk dia terus melonjak ke atas. Okey, di situ saja saya punya pending order. Jadi so siapa yang masih mencari untuk pair selain daripada gold, so boleh. So salah satu pair yang saya letak di sini ialah Euro USD. Okey, di sinilah pending order yang saya letakkan. Okey, di sini pending order yang saya letakkan. Okey. Di sini pun kita letakkan dah. Okey, ada dan saya letakkan lebih sedikit. Okey, saya letakkan lebih sedikit. So kita tengok pergerakan dia dah mula turun. Sebab apa dia turun? Sebab di M15 nampak? M15. Okey, nampak? Dia ada cross di sini. Okey, dan M5. Kita tengok. Nampak? So dia ada cross di sini dan okey, berlakunya MA dia dah mencecah 90, dia akan buat penurunan semula ke bawah. Okey, okey di situ. Okey, dia tengok M15. M15. Okey. Okey, itu saja untuk saya share hari ini untuk pair selain daripada gold. Yang mana yang bertanya, yang mesej saya, yang PM saya, pair selain daripada gold. So okey, memang boleh pair apapun. Pastikan kita tengok ataupun kita lihat pada time frame yang lebih besar, daily harga 7 dan yang kedua H4. Okey, dan barulah kita tengok time frame yang lebih kecil untuk kita dapatkan pending order yang sesuai ataupun instant entry untuk kita masuk. Okey, saya rasa setakat dulu untuk saya share hari ini untuk pair selain daripada gold. So disebabkan gold spread dia terlalu besar, so kita parking dulu. So kita cari pair yang spread dia maintain. Okey, yang tak ada masalah. Okey, yang tiada high risk. Okey, saya rasa setakat dulu. Moga dapat memberi manfaat kepada sahabat-sahabat, dan jika dapat membantu, so share dan like dan subscribe, dan kita cuba share kepada sahabat-sahabat yang baru ingin menceburi bidang trading e-currency. Okey, bagi yang bekerja sepenuh masa dalam trading, iaitu full time trader, so untung. Sebab apa? Dia dapat stay at home dan dapat membuat duit seperti biasa, bekerja seperti biasa, 5 hari bekerja. Okey, tetapi yang bekerja makan gaji, so kalau dia dah ada ilmu tentang trading, tu bonus bagi dia untuk dia dapatkan income. Tetapi yang masih mencari-cari apakah income ataupun side income dapat membantu dalam tempoh stay at home ni, so bolehlah. Sebab apa? Hari ni pun pengumuman yang mengatakan akan dilanjutkan sehingga 14 hari bulan 4. So maknanya kita akan stay lagi di rumah, tak boleh keluar ke mana-mana. Jadi okey, yang mana yang nak menceburi ataupun cuba untuk dapatkan income, so boleh PM saya. So kita akan cuba bantu dari segi dapatkan analisis untuk pair yang mana yang saya masuk. Okey, yang saya entry sahaja, seperti gold dan Euro USD. Okey, so saya akan share analisis di mana marking-marking yang mana patut kita letak pending order untuk kita entry ataupun
kita kata yang sesuai untuk kita letakkan panic order dan kita letakkan TP. Kurang-kurang macam pagi tadi saya dapat sedikit profit. Contoh ini. Okey, contoh yang tadi saya masukkan buy, so dah ada profit kan. So okey lah. Stay at home, so stay dapatkan lagi ada income juga untuk kita. Okey, saya rasa setakat dulu untuk saya bantu sahabat-sahabat. So moga dapat bermanfaat dan doa supaya kita sama-sama murah rezeki dan memberi kesihatan selama kita stay at home. Hashtag stay at home. Okey, saya rasa setakat dulu. Assalamualaikum.